Bismillahirrahmanirrahim. Persoalan yang sering ditanya, bilakah Dajjal akan keluar? Bilakah masanya? Dan bagaimanakah dunia pada waktu itu? Kemana perginya pemimpin-pemimpin handal? Siapakah yang akan menyokong Dajjal? Dan siapakah pula yang akan menentang Dajjal sehabis-habisnya? Ya, itu yang ingin kita kupas. Itu yang akan kita berikan rinci analisisnya. Selamat datang ke rancangan Halakah dan saya Ahmad Sulaiman akan bersama anda 1 jam berikutnya dalam kupasan pada minggu ini. Dan pada minggu lalu telah pun kita bincangkan tentang terlepasnya ikatan Dajjal. Pada minggu ini kita akan bercakap tentang pemerintahan Dajjal. Apakah yang akan dilakukan oleh Dajjal Masih sebaik saja terlepas, dan bagaimanakah ia akan memerintah dunia. Jadi untuk itu, yang selayaknya untuk mengupas topik ini, saya persilakan bintang ilmuwan kita yang berbahagia, Datuk Dr. Daniel Zanabidin. Assalamualaikum Datuk, silakan. Datuk Haji. Datuk, apa khabar? Syukur alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah. Terima kasih doktor kerana sentiasa bersama kita dalam rancangan Halakah yang memberikan nilai-nilai tambah yang sangat berguna kepada iman dan takwa para penonton yang dimuliakan. Baik. Dan kita juga bersama dengan yang berbahagia Ustaz Ahmad Tirmizi Haji Ali. Silakan Ustaz. Ya, bersemangat Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Baik, Ustaz dan juga Datuk, kita akan memulakan rancangan Halakah kita. Jadi silakan untuk mengambil tempat masing-masing, insya-Allah. Banyak yang akan kita kupas pada minggu ini. Dan begitulah di antara saki-baki yang tinggal dalam tempoh fasa masa keempat ini, dan salah satunya yang akan kita sentuh pada minggu ini, 2 minggu berturut-turut, pastinya tentang pengetahuan kita tentang Dajjal. Bukanlah kita orang yang menyokong Dajjal, tetapi kita harus memahami dan mengenali musuh terbesar kepada seluruh umat manusia ini yang telah pun dikhabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis baginda. Baik, kita mulakan halakah pada minggu ini dengan mengupas tentang pemerintahan Dajjal. Jadi mungkin dapat Datuk Dr. Daniel jelaskan kepada penonton siapakah pengikut Dajjal dan apakah tujuan, apakah kebaikan, apakah keuntungan kepada pengikut-pengikut ini. Ya, terima kasih Tuan Haji, Ustaz Ahmad Tirmizi, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dihormati lagi dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dajjal datang di era Imam Mahdi. Hadis mengatakan Imam Mahdi dan tentera Islam akan berperang dalam peperangan yang dikenali sebagai Malhamah Kubroh. Peperangan melibatkan Imam Mahdi dan umat Islam dengan Rom. Ditafsirkan Rom sebagai Eropah moden di era sekarang. Kemudian umat Islam juga akan menakluki semula Konstantinopel di Turki. Menampakkan Turki juga mungkin akan dikuasai oleh musuh Islam, tapi dikuasai semula. Itu memakan masa lebih kurang 6 tahun. Pada tahun ke-7 datanglah Dajjal. Dajjal datang dengan tentera-tenteranya. Berdasarkan riwayat Imam Muslim, Dajjal akan datang dari sebelah timur. He will come from the east. Dari sebelah timur, Nabi kata, timur. Dan bersama-sama Dajjal ialah 70,000 Yahudi Isfahan yang akan memakai jubah khas mereka, dipanggil Toyalisah. Pakaian khas Yahudi Isfahan dinamakan Toyalisah. Ada hadis mengatakan Dajjal akan datang dari wilayah Khurasan. Isfahan, Khurasan berkait rapat bersama 70,000 Yahudi. Hadis Tirmizi juga melaporkan bahawa pengikut Dajjal ialah manusia yang bermuka gelap. Ini memerlukan tafsiran. Bermuka gelap, bukan putih, bukan sawo matang, tapi bermuka gelap. Itu kelompok kedua. Kelompok ketiga ialah Arab-Arab kampung.
Berdasarkan hadis sahih Ibnu Majah diceritakan, Dajjal akan memasuki kampung orang Arab dan kemudian berkata kepada mereka, "Mau tak kamu aku kembalikan semula ibu bapamu?" Mereka kata mau. Maka Dajjal akan dibantu oleh iblis dan syaitan yang akan seolah-olah menjadi ibu bapa mereka ataupun akan menonjolkan dirinya seperti ibu bapa mereka, iaitu iblis dan syaitan. Maka ia memperdayakan Arab-Arab kampung ini dan mereka juga akan menjadi pengikut Dajjal. Dia menghidupkan ibu bapa yang telah mati. Seolah-olah yang demikian. Ya. Ada yang mengatakan ini mungkin teknologi klon yang akan digunakan Dajjal untuk menghidupkan ataupun untuk mengadakan semula ibu bapa yang telah meninggal dunia dan diperkuda oleh iblis dan syaitan. Ya. Dimanfaatkan oleh iblis dan syaitan untuk menyesatkan manusia. Ya. Ada yang mengatakan demikian. Tapi hadis mengatakan ibu bapa didatangkan semula dengan menggunakan kehebatan iblis dan syaitan. Kehebatan itu within inverted commas. Jadi iblis syaitan menyerupai ibu bapa mereka, memperdaya Arab-Arab kampung, akhirnya mereka menjadi pengikut Dajjal. Baik, adakah terdapat satu ungkapan pendek yang dinyatakan oleh kononnya ibu bapa yang hidup ini kepada kononnya itu anak mereka? Disebutkan bahawa iblis dan syaitan menyerupai ibu bapa mereka. Jadi bukan ibu bapa, menampakkan dari segi bahasa hadis, bukan ibu bapa sebenarnya, tapi iblis menyerupai mereka. Datang dalam bentuk ibu bapa mereka, tapi sebenarnya dia iblis dan syaitan. Jadi memperdayakan orang-orang Arab kampung ini. Jadi mereka mengikut Dajjal. Itu kalau kita ambil dari segi hadis yang asal. Okay. Golongan yang keempat ialah kaum wanita. Kaum wanita ini menjadi pengikut Dajjal ada sebab-sebab tertentu yang menjadi tarikan kepada wanita ini. Ya. Tapi hadis mengatakan kaum wanita juga akan menjadi pengikut Dajjal. Ini secara umumnya pengikut Dajjal. Dan Dajjal akan memerintah dunia selama lebih kurang 40 hari. Dan Dajjal akan mengelilingi dunia, memasuki ke semua desa. Yang tidak mampu dimasuki Dajjal ialah Makkah dan Madinah, itu dasar. Ada hadis yang menambah bahawa yang tak mungkin dimasuki Dajjal ialah Baitul Maqdis. Maka itulah gerakan Dajjal. Itulah pengikut Dajjal yang akan menjadikan mereka ini tulang belakang kepada Dajjal. Dan seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lepas bahawa Dajjal akan mendatangkan fitnah yang paling besar. Di alam maya pada ini tidak ada fitnah malapetaka yang lebih dahsyat daripada fitnah yang dibawa oleh Dajjal. Maka itu cara dasarnya jawapan pertama bagi soalan pertama Tuan Haji. Pengikutnya begitu, tujuannya mendatangkan malapetaka yang dahsyat, dan sudah pastinya umat Islam ketika itu telah kita sebutkan minggu lepas, kita ulangi sedikit pada hari ini. Pada ketika itu umat Islam berada dalam keadaan fi khatim minad din, dalam keadaan lemah agama, wa adbarim minal ilmi, dan ke belakang di sudut ilmu. Agama lemah, ilmu kebenaran di belakang. Dajjal datang dengan tipu dayanya, dengan tarikan-tarikannya, tentera-tentera dengan kekuatan-kekuatannya, mengelilingi dunia dengan kelajuan seperti angin memukul awan, seperti angin memukul hujan, seperti jet di atas sana. Maka dia dalam masa 40 hari mendatangkan bencana pada dunia ketika umat Islam dalam keadaan agama lemah, ilmu di belakang. Bayangkan senario itu Tuan Haji, Ustaz. Sebab itu kita nak bicarakan ini supaya kita ada persiapan. Jangan tunggu Dajjal. Kita bicarakan ini bukan meminta kita semua menanti Dajjal bila Dajjal nak main. Bukan begitu. Kita berbicara ini supaya kita membuat persiapan. Itu saja. Jika Dajjal tak datang, kita sudah ada persiapan. Alhamdulillah. Bekalan ke akhirat. Itu sudah cukup baik. Tapi jika dia datang, persiapan kita diharapkan membantu. Win-win. Dalam apa keadaan, kalau ada persiapan, kita berjaya. InsyaAllah Tuan Haji. Terima kasih Dato' Dr. Daniel Zainal Abidin.
Lelaki ini adalah lelaki yang jahat. Lelaki akan memerintah dunia seperti yang telah dinukilkan oleh hadis selama 40 hari. Namun 40 harian bagaimana? Kita akan huraikan, kita akan pecahkan, dan kita akan berikan rinci analisisnya yang sebaik mungkin. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dalam Halakah Ia Pasti Datang. Sebaik dibebaskan, Dajjal akan berada di seluruh dunia, kecuali dua tempat, iaitu Mekah dan Madinah. Dan persoalan yang seperti yang saya ungkapkan pada awal rancangan ini, kemanakah pergi para pemimpin dunia pada waktu itu? Apakah yang terjadi kepada seluruh dunia pada waktu itu? Siapakah yang menjadi pengikutnya telah pun dijelaskan oleh Dato' Dr. Daniel. Dan kita ingin tahu kondisi umat Islam dengan lebih detail lagi pada waktu itu, khususnya peranan yang dimainkan oleh Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi sebagai pemimpin yang menjaga, yang menaungi umat Islam pada waktu itu. Persoalannya, apakah Imam Mahdi berkemampuan untuk menewaskan Dajjal? Ya Tuan Haji Ustaz Tarmizi, Imam Mahdi datang sebelum datangnya Dajjal. Malah ulama yang mengkaji dan membuat analisis tentang tanda-tanda besar merumuskan tanda-tanda besar akan datang secara yang satu menyusuli satu yang lain. Seperti manik, tasbih, jika terputus tali, jatuh satu, yang lain akan berurutan. Maka manik yang pertama itu, kata mereka, ialah kedatangan Imam Mahdi. Ketika Imam Mahdi datang dengan keadilan, dengan kesempurnaan di sudut pemerintahan, Dajjal belum ada. Dajjal hanya ada selepas peperangan besar antara umat Islam dan Eropah. Okey. Umat Islam di era Imam Mahdi, Masya Allah, satu golongan yang terpilih, satu golongan yang duduk di bawah naungan manhaj nubuwah, manhaj yang dibawa ataupun landasan hidup yang dibawa Nabi. Dan ketika Dajjal datang, dia datang dengan fitnah. Dan ada riwayat mengatakan ketika itu umat Islam semakin lama semakin berkurangan. Sehingga akhirnya di saat kemuncaknya jumlah umat Islam kecil. Tak disebut secara terperinci, tetapi jumlah umat Islam kecil. Berhadapan pula dengan Dajjal yang ada tarikan-tarikannya, dengan tipu dayanya, yang akhirnya menyebabkan semakin mengecillah kuantiti dan kualiti umat Islam. Seperti yang kita sebutkan tadi, bahawa ketika Dajjal datang, secara umumnya umat manusia dan umat Islam secara umumnya dalam keadaan lemah agama dan dalam keadaan ilmu ke belakang. Maka jika itu yang Tuan Haji masukkan, maka itulah jawapannya. Jadi amat mencabar sekali senario manusia termasuk umat Islam sebelum turunnya Nabi Isa. Dan Nabi Isa lah yang akan membunuh Dajjal. Itu kita bicarakan kemudian. Bukan Imam Mahdi yang membunuh Dajjal. Imam Mahdi merupakan benih-benih elok yang Allah lahirkan sebelum datang Dajjal, sebelum turunnya Nabi Isa AS. Maknanya Imam Mahdi masih berada ketika Dajjal datang. Munculnya Dajjal. Ya, masih ada. masih ada. Tapi akan ditamatkan riwayatnya oleh Nabi Isa AS. Ya. Baik, terima kasih Datuk Dr. Daniel. Ustaz Ahmad Tarmizi mungkin boleh berikan sedikit indikator kepada huraian setakat ini. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Haji dan juga Datuk Dr. Daniel. Kita sebagai umat Islam, kita yakin dan percaya Nabi kita datang membawa rahmat, hidayah. Ya. Dan Dajjal sebaliknya datang membawa kesesatan, membawa kekalutan dan sebagainya. Ya. Dan bila tugas saya indikator mencari ayat, sebenarnya perkataan Dajjal yang jelas tidak ada dalam Al-Quran. Sebagaimana dinukilkan oleh Ibn Kathir, akan kerana sifatnya yang begitu keji, sehingga nama dia tidak letak dalam Al-Quran Karim. Walau bagaimanapun, tentang tafsiran sebagaimana yang doktor sebut tadi, ia boleh ditafsirkan lebih perinci. InsyaAllah saya akan baca satu ayat daripada surah Ghafir, yang pada ayat yang ke-57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, cuba kita bayangkan betapa dahsyatnya golongan-golongan yang ingkar ataupun golongan-golongan yang lalai daripada sedar akan adanya Dajjal yang akan membawa kesesatan kepada manusia dengan fitnahnya. Mudah-mudahan kita terhindar daripada fitnah Masih Dajjal. Terima kasih berbagai Ustaz Ahmad Tirmizi Haji Ali atas pesan yang telah disampaikan dalam indikator yang diberikan kepada kita, iaitu merupakan firman-firman Allah daripada ungkapan yang dijadikan bekal kepada kita dalam tempoh perbincangan kita pada saat dan ketika ini. Baik, Datuk Dr. Daniel, satu perkara yang kita boleh pergi dengan lebih rinci lagi, mungkin dapat dijelaskan kesengsaraan yang bakal dilalui oleh umat manusia. 40 hari ini bukan 40 hari yang biasa. 40 hari ini merupakan 40 hari yang penuh derita. 40 hari yang ditatang dalam kehidupan yang sangat getir. Dan khabarnya 40 hari ini juga akan menyaksikan ramai umat Islam akan murtad dan menjadi pengikut Dajjal, kesan kerana kesusahan hidup pada waktu itu sehingga tergadainya iman. Ya, Tuan Haji, Ustaz Tirmizi, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan. Benar. Fitnah paling besar, fitnah di bawah Dajjal. Sehingga umat Islam pun jadi kelang kabut dalam suasana seperti itu. Apa yang Dajjal akan buat sehingga umat Islam dan umat manusia akan merana teramat sangat? Pertama sekali, dia mengikut tafsirannya seperti Muhammad Asad yang menulis dalam buku The Road to Mecca dan seumpamanya. Dajjal akan memanfaatkan teknologi canggih di era akhir zaman. Sebagai contohnya, hadis Sahih Muslim mengatakan, Dajjal akan mengatakan, wahai hujan turun, dan hujan akan turun. Wahai bumi, suburlah kamu, maka bumi akan subur. Menampakkan bahawa di tangan Dajjal ada teknologi. Dan sebelum ini telah kita bicarakan tentang HAARP, tentang satu teknologi yang menggunakan lapisan ionosfera di langit sana, di atmosfera sana, dengan menembakkan gelombang radioaktif ke lapisan ke-6 ionosfera, sehingga menghasilkan satu perubahan di sana yang menyebabkan cuaca berubah. Cuaca ketika itu boleh menjadi suatu senjata. Sekarang HAARP sudah ada, dikuasai oleh Amerika. Maka tidak mustahil di era Dajjal itu akan diledakkan lagi, menyebabkan negara-negara di dunia menderita disebabkan senjata yang berkaitan dengan perubahan iklim. Perubahan iklim, permainan teknologi Dajjal. Satu. Yang kedua, disebutkan bahawa Dajjal membawa syurga dan neraka. Bila kita sebut kalimat syurga dan neraka, kita ingat pada agama. Tidak mustahil Dajjal membawa syurga dan neraka, tapi syurga Dajjal itu neraka sebenarnya. Tapi nampak macam syurga betul. Padahal jika kita ikut kehendak Dajjal untuk memasuki syurganya, kita akan masuk neraka Allah. Dia memperdayakan kita dengan satu ideologi, seolah-olahnya demikian. Ideologi yang mengatakan, ikut ini you masuk syurga, seolah-olahnya demikian. Adakah Dajjal akan mewujudkan satu agama baharu? Kalau kita perhatikan sekarang, pada abad 20 ini telah wujud satu agama baharu yang disebut sebagai a truly unique contemporary religion. A truly unique contemporary religion. Ada satu agama baru, Ustaz, wujud pada abad 20. Namanya Scientology. Scientology satu agama, didaftarkan sebagai satu agama rasmi di beberapa buah negara.
Apa ideologinya? Ideologinya ialah dia menegaskan kita manusia ini sebenarnya alien from outer space. Kita bukan penduduk bumi. Kita alien. Kita sebenarnya makhluk asing di luar yang immortal, yang sebenarnya kita tak mungkin mati. Tetapi bila kita berubah datang ke bumi, masuk ke jasad manusia, baru kita mula mati. Maka Scientology mengajar beberapa cara penyembahan, beberapa ritual yang nak mengeluarkan kita daripada sarang kemanusiaan supaya kita jadi alien yang asal yang tidak mati. Alien yang asal itu namanya Thetan. Thetan. Maka Scientology merupakan agama baru abad 20. Adakah Dajjal akan perkembangkan ini? Saya hanya menimbulkan persoalan. Sebab agama ini pelik, tapi ada pengikutnya. Terutamanya artis-artis yang terkenal, saintis-saintis terkenal, ada pengikutnya. Maka adakah ini sebenarnya neraka yang akan dipopularkan oleh Dajjal yang baginya syurga? Itu yang kedua, tarikat. Yang ketiganya, hadis Sahih Muslim mengatakan Dajjal akan bawa 2 sungai. Sungai yang pertama adalah air. Sungai yang kedua dipenuhi api. Kalau kita terjun ke sungai yang air, sebenarnya itu api. Kita terjun ke sungai api yang dibawa Dajjal, itu air. Artinya Dajjal ini dia bawa sesuatu yang mengelirukan. Itu paling jelas. Air rupanya api. Api rupanya air. Itu formula Dajjal. Dan kita melihat sekarang, memang dunia sekarang penuh tipu daya. Benda yang api sebenarnya membakar, benda maksiat, benda mungkar, benda yang menghancurkan, dia kata okey. Contoh arak. Simple, arak, Tuan Haji, Ustaz. Arak dalam Islam bukan tunggu mabuk baru haram. Tak payah tunggu mabuk. Setitik pun tak boleh. Sedikit pun tak boleh. Tapi kajian sains datang. Kajian sains ini bukan kita menolak kesemuanya, tapi kita letak agama di atas. Maka kajian sains pun datang mengatakan a glass or two of wine is good for your heart. Wah, sedap bahasanya. Menarik kan? A glass or two of wine, a glass or two of wine is good for your heart. Kononnya ada kajian kardiologi yang mengatakan 1-2 gelas wine bagus untuk jantungmu, untuk kesihatan jantungmu. Tipu daya. Mungkin ada orang Islam yang terpedaya. Ini kajian saintifik. Padahal kajian itu sebenarnya tak betul. Tapi dinampakkan seolah-olah betul. Ini boleh kita kaitkan dengan hadis tentang 2 sungai. Yang air betul-betul yang Dajjal bawa tu, ingat tu api. Itu air lah. Air arak yang dikatakan bagus untuk jantung, dipercantikkan, diperindahkan, benda salah. Sebab itu umat Islam antara persiapannya ialah sistem pendidikan kena betul-betul bertunjangkan Quran dan Sunnah. Mendidik umat Islam. Sebab itu bila minggu lepas kita baca surah Al-Kahfi, di hujung ayat 9-10 menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu anak muda. Anak muda. Mengapa surah Kahfi menekankan tentang anak muda? Ini supaya anak muda dididik untuk mencontohi Ashabul Kahfi, supaya di akhir zaman jika anak muda itu hebat imannya seperti Ashabul Kahfi, tahu menilai seperti Ashabul Kahfi, datang Dajjal, datang apa pun dia tak ikut. Sebab anak muda yang begitu kuat akidah tunjang. Dia boleh menilai, boleh menapis. Tapi kalau tak boleh menilai, tak boleh menapis, Dajjal kata sungai, terjun semua, nak mandi. Itu tu Haji. Baik. Terima kasih kepada yang berbahagia Dato' Dr. Daniel Zainal Abidin dan juga Ustaz Tarmizi Ali, dan telah pun memberikan pencerahan yang cukup baik sekali dan juga analogi-analogi yang sangat cantik. Jadi mudah-mudahan bukan memberikan kefahaman kepada kita, insyaAllah. Baik, kita akan bergabung semula selepas ini nanti. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Halakah Ia Pasti Datang. Kesengsaraan yang dilalui oleh manusia bukanlah kesengsaraan yang biasa. Sebab kesengsaraan ini berkait dengan keimanan dan juga akidah. Dan itulah di antara perkara yang harus mereka pertahankan apabila keluarnya saat-saat yang penuh dalam ujian ketika Dajjal sedang memerintah dunia pada waktu itu. Dunia berada dalam keadaan kesusahan dan Dajjal akan berada di seluruh tempat dalam tempoh 40 hari. Mohon Dato' Dr. Daniel jelaskan situasi tersebut, sebab ada yang mengatakan bahawa 1 hari adalah setahun, 1 hari kedua adalah sebulan,
Satu hari ketiga adalah seminggu. 37 hari berikutnya adalah seperti hari-hari biasa. Ada yang menghujahkan bahawa tempoh pemerintahan Dajjal adalah selama satu hari, satu bulan, satu minggu, 37 hari. Katanya bukan dalam tempoh 40 hari solik. Barangkali doktor mempunyai rinci yang lebih menarik, ada analisisnya dan ada analogi yang tersendiri yang mungkin boleh dijelaskan. Terima kasih Tuan Haji, Ustaz Ahmad Tarmizi, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan. Dajjal akan memerintah selama 40 hari. Hari pertama, satu hari pertama seperti setahun. Satu hari kedua seperti satu bulan. Satu hari ketiga seperti satu minggu. Selainnya seperti hari-hari yang biasa yang kita lalui. Bila saya perhatikan hadis ini sejak bertahun-tahun lamanya, memang susah hendak difahami dalam bentuknya logik. Cuma biasa bila kita berhadapan dengan senario hadis yang sahih yang mengatakan sesuatu yang logik minda susah nak memahaminya, kita kembali pada nas yang asas. Kita berkata begitulah sabda Nabi, akan berlaku lebih kurang begitu, cuma sekarang saya belum memahaminya. Ya. Saya belum memahaminya sampai sekarang. Cuma ada kenyataan yang pernah dibuat oleh seorang Syekh Imran Hussein, pengarang buku Jerusalem in the Quran. Dia memberi satu pandangan yang menarik juga untuk kita dengar. Dia mengaitkan satu hari seperti setahun dengan hari-hari Allah. Di sisi Allah, satu hari menyamai 1000 tahun kamu. Di sisi Allah, satu hari dalam Quran, di sisi Allah satu hari menyamai 1000 tahun kamu. Maka dia ambil ayat Allah satu hari di sisi Allah menyamai 1000 tahun kamu, dibuat satu formula untuk memahami hari-hari yang disebutkan dalam hadis ini. Maka akhirnya kesimpulannya, saya sebut kesimpulan saja. Akhirnya kesimpulan Syekh Imran Hussein ialah satu hari seperti setahun, bermaksud ikut formula yang dia cipta, satu hari seperti setahun, maksudnya 1000 tahun. Rumusannya. Jadi baginya 1000 tahun itu ialah zaman pemerintahan British. Bagi Syekh Imran Hussein, satu hari seperti setahun merupakan era Dajjal dalam dimensi kekuasaan British. Kemudian satu hari seperti sebulan, ikut kiraannya menggunakan formula tadi, ialah 83 tahun, menghasilkan 83 tahun. Bagi dia, selepas British berkuasa, Amerika pula akan berkuasa selama 83 tahun. Satu hari seperti seminggu, ikut formula yang sama, akan menghasilkan 19 tahun. Bagi Syekh Imran Hussein, 19 tahun itu dimensi Dajjal dalam bentuk kekuasaan Israel. Dia berpendapat Dajjal akan datang dalam bentuk dimensi-dimensi yang berbeza, fasa-fasa yang berbeza. Fasa pertama dalam bentuk kekuasaan British. Fasa kedua dalam bentuk kekuasaan Amerika, lebih kurang 83 tahun. Fasa ketiga selepas Amerika akan datang kekuasaan Israel selama 19 tahun. Kemudian 37 hari. Yang mana hari-hari itu seperti hari-hari kita, maka ia dalam bentuk seorang manusia yang kejam, memimpin dunia sebagaimana yang kita sebutkan tadi, yang akan mengelilingi dunia dengan teknologinya, dengan kekejamannya dalam masa 37 hari yang bakinya dalam bentuk manusia kejam sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Itu pandangan yang diutarakan oleh Syekh Imran Hussein. Kita boleh bersetuju ataupun tidak dengan pandangan itu. Dia cuma suatu pandangan nak memahami hadis yang pada pandangan zahir kita agak pelik. Cuma Nabi mengatakan bahawa satu hari seperti setahun itu ialah satu hari yang memakan masa setahun. Tapi untuk bersolat, kamu kena solat ikut kiraan 24 jam biasa 5 waktu. 24 jam biasa 5 waktu. Campur sampai setahun. Nabi SAW bersabda demikian. Dengan maksud demikian. Kita hanya boleh faham ini, Ustaz, Tuan Haji, bila ia benar-benar berlaku. Yep. Sebab dia alam ghaib, kita belum melaluinya. Kita beriman dengan hadis yang sahih. Tapi apa maksud Nabi sebenarnya? Mungkin kita akan mengatakan
Ya, bila ia benar-benar berlaku, kita benar-benar mengharunginya, maka kita akan faham. Namun tidak mengapa. Apa yang penting ialah persiapan kita. Yang kita tahu 40 hari dalam bentuk bagaimanapun ialah 40 hari yang dipenuhi penderitaan. Itu kita tahu. Dajjal dengan kafara antara dua matanya, artinya dia akan datang dengan kekufuran. Dajjal yang berasal dari kalimat dajjala bermaksud menimbus sesuatu, iaitu menimbus kebenaran, maka artinya dia akan menimbus kebenaran, menonjolkan kekufuran dengan tipu daya, dengan tarikan-tarikannya. Maka itu yang perlu kita waspada. Itu yang perlu kita adakan persiapan. Bagaimana pula Tuan Haji dengan wanita ini? Tadi kita sebutkan bahawa Dajjal itu antara pengikutnya tenteranya wanita. Ya. Ramai saya rasa wanita ingin tahu kenapa mereka. Mengapa wanita ya? Ya. Di samping Yahudi, di samping golongan yang muka gelap, kan? Mengapa wanita? Wanita tidak pernah dihina oleh Islam. Ayat-ayat Quran memuliakan wanita. Ayat Quran surah Al-Hujurat ayat 13 mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang paling mulia, siapa dia? Adakah dia lelaki orang paling mulia? Tidak, Allah kata tidak. Allah kata tidak. Allah kata yang paling mulia orang bertakwa. Tak ada berkaitan dengan gender. Tak kira dia lelaki ataupun wanita, asalkan dia bertakwa, dia mulia. Itu kalam Allah. Lantas di sini adakah Islam menghina wanita? Tidak. Nabi sedang menceritakan senario keadaan. Bukan Nabi menceritakan sesuatu yang nak menghina wanita. Nabi nak mengatakan ramai wanita akan mengikut Dajjal. Kalau kita perhatikan hari ini pun ya, antara isu yang banyak menjadi cabaran kepada kita ialah isu berkaitan dengan wanita. Wanita yang mahukan kebebasan. Maka lahirlah women's sleep. Women's sleep yang meminta itu dan ini. Sampai ke peringkat jika di barat, ini akan tembus pada Islam, Tuan Haji. Sampai di barat, Bible, bolehkah? Kitab-kitab suci, kalau sebut Tuhan God itu He, women's sleep marah. Why He? Why not she? Marah. Mengapa guna kalimat Tuhan tu lelaki? He. Kami wanita macam dihina. Sampai nak ubah kitab suci mereka. Jadi sampai women's sleep sudah bergerak sejauh itu. Jadi pengaruhnya pada wanita Islam macam mana? Di barat sudah hebat. Pengaruhnya pada wanita Islam sudah ada. Sehingga imam Jumaat sudah ada pengaruhnya sampai memasuki ibadah kita. Imam solat Jumaat pun ada wanita nak mengatakan, wanita boleh jadi tu imam. Wanita boleh jadi tu imam. Termasuk solat Jumaat. Jadi women's sleep punya minda ini sudah masuk kepada orang Islam sampai ibadah pun nak diubah mengikut formula gender. Jadi berdasarkan gerakan-gerakan women's sleep dan sebagainya, apatah lagi gerakan-gerakan yang sesat yang meletakkan wanita itu kononnya mengatasi segala-galanya, maka dan sudah ada kesannya kepada wanita Islam, maka saya merasakan bila Nabi sebut demikian bukan bermakna menghina wanita, tapi lebih nak menceritakan pengaruh Dajjal yang ada tarikannya, sehingga tarikan itu memukau wanita. Tidak mustahil itu yang akan berlaku, dan tidak mustahil akhirnya senarionya akan berlaku seperti itu, Tuan Haji. Ada logiknya seperti yang dikatakan oleh Datuk Dr. Daniel. Jawapan kepada kenapa wanita ramai yang akan menjadi pengikutnya Dajjal. Baik, sebelum kita semak semula fakta yang kita ada, kita akan dengarkan dulu apakah di antara cuplikan daripada ayat Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Tirmizi. Silakan Ustaz. Terima kasih Tuan Haji, Datuk Dr. Daniel. Di sana ada satu ayat yang menceritakan tentang golongan yang hanya menunggu-nunggu tentang azab, sampai mereka menunggu-nunggu tanda yang Allah Ta'ala ceritakan tentang bila berlakunya kiamat. Dalam surah Al-An'am ayat 158, sama-sama kita hayati, mudah-mudahan kita mendapat petunjuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya
ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون صدق الله العظيم. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita bayangkan sebuah hadis ada yang Nabi pernah sebut tentang galakan untuk beramal, kerana di sana ada orang yang sedang menunggu-nunggu. Nabi pernah tanya, hal tantazirun, kenapa kamu nak tunggu? Adakah kamu nak tunggu kamu beramal ketika kamu sudah betul-betul kaya, ataupun kamu yang menjadi haraman, yang tua dah nyanyuk baru nak beramal, ataupun di hujung kama qala Rasulullah, Nabi pernah sebut, ataupun kamu nak menunggu Dajjal keluar? Adalah itu seburuk-buruk penantian. Sebagaimana doktor pernah sebut tadi, di hujungnya menyebabkan agama menjadi lemah, ilmu terkebelakang. Adakah kita mampu untuk menangkis fitnah Masih Dajjal ini? Mudah-mudahan kita renungkan bersama. Baik, penonton yang dimuliakan, Dajjal Masih ini akan melakukan satu pengepungan yang sangat dahsyat ke atas kota Baitul Maqdis. Dia akan melakukan satu pengepungan yang cukup luar biasa dengan tenteranya, dengan sokongan yang dimilikinya. Dan kita akan mengetahui sebentar lagi bagaimanakah tamatnya riwayat Dajjal Al-Masih. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dalam Halakah Ia Pasti Datang. Dajjal Al-Masih pasti akan bertemu dengan Nabi Isa Al-Masih. Dua sosok Al-Masih ini akan bertemu dalam satu pertemuan yang akan memberikan satu hukuman yang muktamad kepada Dajjal, iaitu akan tamatnya riwayat umur dan usianya serta kejahatan, kesesatan yang dilakukannya di atas umat manusia di atas dunia ini. Baik, kita berangkat sekarang sama dengan Dr. Daniel. Pertama kita ingin tahu bagaimanakah dahsyatnya pengepungan yang dilakukan oleh Dajjal bersama dengan pengikutnya ke atas Baitul Maqdis. Ya, terima kasih Tuan Haji, Ustaz Ahmad Tirmizi, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati lagi dimuliakan. Dajjal akan datang dari sebelah timur. Itu berdasarkan hadis sahih. Kemudian hadis Muslim meriwayatkan bahawa Dajjal akan melalui kawasan antara Syam yang ada berkaitan dengan Syria sekarang, antara Syam dan Iraq, dan membuat kerosakan di kanan kirinya. Kanan kiri dia akan melahirkan kerosakan, mengelilingi dunia selepas itu. Kemudian cuba memasuki Mekah dan Madinah, tetapi dihalang oleh para malaikat. Kemudian pada satu ketika, berdasarkan riwayat Imam Ahmad, ketika jumlah umat Islam bersama Imam Mahdi sudah mengecut, umat Islam duduk di kawasan Baitul Maqdis. Artinya cuba selamatkan diri di kawasan Baitul Maqdis. Maka Dajjal pun datang mengepung Baitul Maqdis. Ada hadis yang mengatakan di samping Mekah dan Madinah, Baitul Maqdis juga tak dapat dimasuki oleh Dajjal. Maka dia hanya berjaya mengepung dari luar. Umat Islam akan berada di dalam Baitul Maqdis. Hadis mengatakan bahawa Dajjal akan mendatangkan goncangan demi goncangan. Apakah maksud goncangan itu? Adakah menggunakan teknologi cuaca untuk menghasilkan artinya gegaran-gegaran? Adakah maksud goncangan itu mendatangkan bala bencana yang besar dari atas dan bawah ketika mengepung dari luar Baitul Maqdis? Itu tafsiran-tafsiran yang berlaku. Tetapi yang jelas pengepungannya dahsyat sehingga menyebabkan umat Islam derita. Kemuncak pertembungan antara umat Islam dengan Dajjal ini ialah di Damsyik. Ketika Dajjal sedang benar-benar nak menghancurkan umat Islam,
Umat Islam ketika itu dipimpin oleh Imam Mahdi, pemimpin ummah yang hebat di akhir zaman. Ketika itulah Nabi Isa alaihi salatu wassalam turun. Nabi Isa turun mengikut hadis yang sahih di Menara Putih di timur Damsyik. Ini akan kita bedah lagi pada tajuk yang tepat dengannya. Tapi ini secara umum, Nabi Isa akan turun di Menara Putih di timur Damsyik. Dan ketika Nabi Isa turun mengikut satu riwayat yang sahih, baginda turun di waktu subuh. Maka ketika itu umat Islam hendak bersolat subuh. Dan pemimpin umat Islam iaitu Imam Mahdi melihat Nabi Isa sudah turun, menjemput Nabi Isa dari imam. Tapi Nabi Isa alaihi salatu wassalam menolak. Jadi menolak artinya pemimpin kamu Al-Mahdi jadilah imam. Maka Imam Mahdi menjadi imam. Makmumnya umat Islam di samping Nabi Isa. Selesai solat, dibuka pintu kota. Nun di sana Dajjal sedang menanti dengan tenteranya. Hadis sahih mengatakan ketika Dajjal melihat Nabi Isa, dia seolah-olahnya menjadi cair seperti garam yang cair dalam air. Seolah-olahnya. Maksudnya Dajjal sudah tahu, inilah penamak riwayat aku. Orang inilah yang akan membunuh aku. Tak ada orang lain boleh membunuh aku kecuali Nabi Isa. Maka ketika dia melihat Nabi Isa, dia kenal. Maka dia, kata Nabi, jadi cair, seolah-olahnya cair seperti garam dalam air. Maka dia pun melarikan diri. Nabi Isa dan umat Islam mengejarnya. Dan akhirnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam berjaya membunuh Al-Masih Dajjal di kota Lod. Lod ini mengikut satu kajian ialah military base in Israel. Satu pusat ketenteraan di bumi Israel sekarang. Namanya Lod. Tidak mustahil. Itulah Lod yang dimaksudkan. Ini pandangan-pandangan. Tapi hadis mengatakan Dajjal akan dibunuh Nabi Isa di Lod. Itulah pengakhiran kehidupan Dajjal selepas 40 hari berada di muka bumi. Nabi Isa Al-Masih membunuh Dajjal Al-Masih. Nabi Isa Al-Masih bermaksud Nabi Isa yang benar telah membunuh Dajjal Al-Masih dengan maksud Dajjal pendusta besar. Dua Al-Masih bertembung di akhir zaman, maka penipu besar berjaya dibunuh oleh yang hak yang benar, iaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tamatlah riwayat Dajjal, Tuan Haji. Baik. Telah pun kita tafsirkan, telah pun kita perhalusi. Bukan saja dengan pendengaran, bahkan juga dengan keimanan di dalam hati. InsyaAllah mudah-mudahan daripada apa yang dikupas tentang 2 minggu tentang Dajjal ini, memberikan kita sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita memahami tentang makhluk yang bernama Dajjal ini, manusia yang bernama Dajjal ini. Hilangnya Dajjal akan muncul pula satu cabaran baru, kemunculan Ya'juj dan Ma'juj yang akan kita bincangkan dalam episod yang akan datang. Dan marilah kita tutup halakah pada minggu ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Ahmad Tirmizi Haji Ali, iaitu doa yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Mohon kita berlindung daripada kejahatan dan fitnahnya Dajjal. Silakan Ustaz. Tuan-tuan perempuan yang rahmati Allah Ta'ala sekalian, kita bayangkanlah Nabi hidup jauh dengan Dajjal, dan Nabi maksum sekalipun Nabi sentiasa berdoa dengan doa untuk elak jauh daripada fitnah Dajjal. Betapa sayangnya Nabi kepada kita. Mudah-mudahan kita sentiasa membaca doa ini sama ada di mana-mana sahaja, dan juga kita juga boleh membaca doa ini dalam tahiyat akhir. Mudah-mudahan kita selamat daripada fitnah Dajjal. Sama-sama kita menadah tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال
Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada seksa kubur, ya Allah, dan dari seksa neraka Jahannam, dan daripada seksa, aku berlindung kepadamu daripada fitnah hidup dan mati, dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dijauhkan daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.